Selamat pagi murid-murid Cikgu Stella kelas 2 Saturn. Apa khabar? Okey, Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan masih meneruskan pembelajaran dari rumah. Baik, untuk pada hari ini, Cikgu Stella akan mengajar murid bagaimana kita nak selesaikan masalah harian yang melibatkan panjang, jisim dan juga isi pada cecair. Di kelas-kelas yang sebelum ini, saya telah mengajar murid bagaimana untuk mengukur, bagaimana untuk menganggar. Ukuran tu ada panjang, contoh sentimeter, meter. Bagi jisim kita ada kilogram, gram, cara kita nak baca sunggatan, ya. Baik. Untuk pada hari ini, kita akan teruskan dan objektif kita hari ini adalah boleh menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang, jisim dan juga isi pada cecair. Sebab benda ni ada di sekeliling kita. Panjang tu biasa kita, kalau kita nak gunakan benang, nak gunakan kain, ya. So, dalam kehidupan keseharian kita melibatkan panjang. Tinggi, ya, tinggi murid-murid, ya, berat, ya, berat ikan, sayur-sayuran, lepas tu berat murid sendiri, ya. So kita kena tahu macam mana nak ukur. Lepas tu kita juga perlu mengukur isi pada cecair, contohnya nak ukur ubat, kita nak ukur ukuran cecair air untuk buat kek, ya, yang kita perlukan secara ukuran yang tepat. Okey, baik. Kita teruskan dengan pergi ke buku teks awak. Kalau ada buku teks, sila rujuk muka surat 72. Iaitu selesaikan. Mari kita lihat nombor 1. Dia ada penyelesaian, ada soalan penyelesaian masalah. Murid pertama sekali perlu baca pernyataan masalah tersebut. Ya, macam ni, nombor 1 ni kena baca semua ni. Kena baca semua ni. Kena baca. Yang ni kena wajib baca. Yang kedua, sekiranya ada gambar boleh lukis. Kalau nak lukis. Kalau ada gambar yang diberikan, kena lihatlah gambar tersebut. Contoh nombor 1. Baca, ya. Sarina guna 8 cm benang merah. Dia juga guna 10 cm benang biru. Nyatakan benang yang lebih panjang. So kena lihat, apa yang diberi. Kena tengok apa yang diberi. Dalam maklumat ni apa yang diberi. Diberi tu maksudnya dibagilah, dibagi. Jadi kalau ada nombor, murid-murid kena gariskanlah nombor tersebut. Sebab kita kan belajar matematik, so kita akan lihat nombor lah. So, objek dia adalah benang. Jadi dia guna 8 cm benang. Tapi ada benang ni, ada benang merah. Yang 8 ni benang merah. So, 8 cm benang merah. Murid boleh tulis keluar maklumat yang diberi. Kemudian ada perkataan dia juga guna 10 cm. Ada nombor. Tapi, objek yang berbeza. Benang biru. Jadi kita kena tulis. Yang kedua ni lain sikit. Jadi kena tulis nama benang tersebut. Lepas tu, apa yang diminta? Apa yang diminta? Diminta ni maksudnya apa yang soalan tu minta? Apa yang dia nak? Diminta. Jadi, dekat sini dia kata, nyatakan benang yang lebih panjang. Maksudnya, diminta benang, nyatakan benang yang lebih panjang. Ini yang diminta. Jadi cara pertama sama ada murid nak lukis.
Okey, gunakan pembaris dan lukis garisan itu. Okey, merah gunakan pensel warna merah. Biru gunakan pensel warna biru. Nampak tak dia melukis? Dia mula dengan sifar. Okey, yang merah sehingga 8, yang biru sehingga 10. Kemudian murid kena buat perbandingan lah. Dekat sini dah tahu. Benang biru lebih panjang sebab 10 cm lebih panjang daripada 8 cm. Itu cara yang pertama. Cara kedua, murid boleh buat macam ni dan murid dah boleh nampak kan. 8 cm benang merah, 10 cm benang biru. Mestilah benang biru lebih panjang. Dia nak itu je, nyatakan benang. So, jawapan dia benang biru. Okey, jadi senang kan kalau kita tahu apa yang diminta, apa yang dia beri. Okey. Nombor 2. Okey, dia ada gambar berserta dengan dialog. Okey. Okey, nampak ni? Ambil 10 ml sekali setiap hari. Ni seorang ahli farmasi memberikan arahan. Baiklah Encik, ambil 10 ml. Soalan dia tandakan. Ni yang diminta. Tandakan isi padu ubat yang diambil. Dia suruh tanda. Ini yang diberi. Okay, so diberi ialah 10 ml. Kan? Setiap hari. Maksudnya kemudian dikata apa yang diminta. Murid-murid kena tulis yang diminta. Apa dia minta? Tandakan isi padu. Jadi dekat sini, okey, kemudian nyatakan isi padu. Ada 2. Satu tanda, satu nyatakan. Nyatakan kena tulislah. Tanda tu kena lukis, nyatakan. Jadi dekat sini dia ada gambar, dia dah bagi macam ni. So murid kena lukis keluar bekas ini. So yang ni lah dia buat. Dia lukis secara 2D sahaja ya. So pandangan depan saja, tak perlu nak lukis semua benda ni. Tapi yang penting perlu ada, walaupun dia tak ikut skala ya, tak apa. Perlu ada senggatan. So senggatan ikut senggatan dalam yang soalan tu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lukislah. Okey, tapi kena kemas guna pembaris. Kemudian dia kata tandakan. So tanda ni gunakan pembaris dan gariskan satu garisan lurus. Sorry, ini tak lurus. Okey, lurus di nombor 10. Okey, kemudian dah tanda macam tu. Okey, kalau dia cecair, kalau lah murid gunakan pensel warna, boleh warnakan ataupun boleh tandakan macam ni je. Ini menunjukkan adalah bentuk cecair. Okey, secara tak mewarna lah, tapi kita buat satu corak. Tapi corak tak boleh corak yang berbeza ya. Yang garis-garis ini sahaja yang menunjukkan cecair. Kalau murid kena buat lorekkan tu tak boleh. Okey, jadi dekat sini 10. Lepas tu nyatakanlah isi padu dia 10 ml. Okey, sebab dia ada 2 soalan. Tanda, kemudian nyata. Okey, nombor 3. Harga tiket kereta kabel ada dewasa kanak-kanak dan kanak-kanak tinggi kurang 90 cm. Harga dia macam ni. Dewasa RM20, kanak-kanak RM15, kanak-kanak bawah 90 cm percuma. Okey. Kemudian dia ada penyataan masalah. Tinggi Kamal ialah 1 meter. Adiknya tidak dikenakan bayaran. Anggarkan tinggi adiknya. Ini kita dah ada gambar. So ini adalah Kamal, ini adalah adiknya. Ini yang diberi. Dan kemudian diberi tinggi Kamal 1 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Dia kata adiknya tidak dikenakan bayaran. Ini tak ada bayaran. So kita balik semula ke mana? Ke jadual ini. Dia kata tinggi kurang 90 cm percuma. Percuma lah ni. Tidak dikenakan bayaran ni maksudnya percuma.
Kemudian dia kata anggarkan tinggi adiknya. Anda hanya perlu diminta ya. Ini yang diminta. Buat anggaran sahaja. Tapi bila anggaran ni tak boleh anggarannya melulu. Kena dengan logik dan juga menepati kehendak dan apa yang diberi. Okey. Apa jawapan dia? Tengok dekat sini. Dia Akmal tidak kena bayar. Jadi tinggi Akmal mesti kurang. Okey. So tak kena bayar. Mesti kurang 90 cm. Okey. Jadi murid boleh tandakan tinggi anggaran. So boleh letak dah. Nak letak 80 boleh. Nak letak 90. Sorry. Tak boleh 90. So dia kata bawah 90. Nak letak 88 boleh. Jadi dekat sini dia anggaran. Okey, nak kurang daripada tu pun boleh. Maksudnya 60. Okey. 60 cm pun boleh. Terpulanglah pentingnya anggaran. Dan ada gambar dekat sini. Janganlah terlalu jauh anggaran tersebut. Contohnya awak nak kata 10 cm. Tak boleh lah. Sebab Kamal dah 100. Nampak gambar pun kita tahu beza dia tak jauh sangat lah. Okey. Beza dalam 20 cm atau 30 cm. Jadi 100 tolak 20 lah 80. Okey. So yang paling tepat 80 cm. Soalan nombor 4. Jisim Nisha. Okey, kita tengok gambar ni dulu. Dia ada gambar grafik. Saiful berat 30. Julia 27. Nisha. Tanda soal. Maksudnya tak tahu. Okey. Jisim Nisha lebih daripada Julia. Maksudnya Nisha ni berat. Okey, bila dia lebih, ini dia punya kata kunci. Garis lebih. Lebih maksudnya besar. Jisim Nisha pula, kurang daripada Saiful. Dia lebih daripada Julia. So yang diberi ini yang diberi. Diberi lebih dari Julia. Tapi dia kata kurang dari Saiful. Murid kena tulislah. Nisha ni apa yang diberi. Jadi dia kata apakah jisim Nisha yang mungkin. So boleh buat dalam bentuk garis nombor. Okey. Saiful 30, Julia 27. Dia kata dia besar lebih daripada Julia. Dan kurang daripada Saiful. So dua ni ada. Okey. Antara 28 atau 29. Okey. Dia tak boleh 27 nanti sama. So jawapan dia jisim Nisha yang mungkin. Sebab dia kata yang mungkin kan. So yang mungkin letaklah beberapa. Ni ada dua kemungkinan. So letak dua-dua. Contoh yang ni. Gunakan perkataan kalau tak nak macam contohlah. Jangan terus kata 80 cm. Lebih kurang. Perkataan lebih kurang ni maksudnya dalam lingkungan 90 ke 80. Ya. Dalam lingkungan ini. So dia boleh jadi 83, 88. Menggunakan perkataan lebih kurang. Sama juga macam ni dia gunakan kedua-duanya. Atau. Okey. Dia tak cakap dan sebab berat tak boleh lah ada dua jawapan. Atau ni bermaksud salah satu. Sama ada 28 atau 29. Jadi tapi sebab kita nak kemungkinan so letak dua tekaan. Okey, tapi gunakan perkataan atau bukan dan. Okey murid-murid. Baik, nombor 5. Sucin ingin mencuci sebuah basikal. Pilih satu bekas yang akan digunakannya. Mengapa? Yang ni kena bagi. Okey, soalan dia kena pilih. Kemudian kena tulis kenapa. Ini maksudnya sebab. Kenapa awak pilih bekas tersebut? Jadi, kalau awak kata nak guna baldi 8 liter. Ataupun nak guna cawan 80 ml. So, bagi tahu sebab apa? Sebab, isi padu lebih banyak. Kita nak basuh basikal. Kalau gunakan air 80 ml, tak cukup. Ya? Alright. Itu sahaja
Okey, saya akan minta murid untuk menjawab soalan kuis dan juga murid dah boleh buat penyelesaian masalah soalan dalam buku aktiviti muka surat 131 dan 135 dan 136. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Salam sayang daripada saya, Cikgu Stella. Terima kasih kerana belajar dari rumah dan selamat menjawab soalan kuis sebentar lagi. Okey, bye.